بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mulang kaji 6 halaman yang telah pun kita selusuri pada minggu ini pada halaman 406 hingga 411, dan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita bersama Al-Quran, terus kita mencapai dan cuba untuk menyelami permata Al-Quran. Hari ini kita bersama tokoh ilmuan yang akan sama-sama berbincang 6 halaman yang telah pun kita lalui. Al-Fadil Ustaz Hafiz Hanifah daripada Persatuan Tahfiz Selangor Pitas. Selamat datang Ustaz. Selamat, alhamdulillah. Khabar. Terima kasih Ustaz ya datang ke teratak kami ya My Quran Time, dan juga Ustaz Tarmizi, apa khabar? Ya, alhamdulillah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz. Hari ini kita merah Ustaz. Betul Ustaz. Merah-merah turun ke hati sana pi. Masya-Allah. Ya. So, kita nak berbincang tentang mawaddah pada hari ini ya, tentang rahmah, ulang kaji daripada surah Ar-Rum ya. Menarik apabila kita melihat dalam surah Ar-Rum itu surah tentang tamadun, tentang kemenangan sesebuah tamadun, tetapi rupanya salah satu elemen penting dalam kemenangan sesebuah negara tamadun itu adalah mawaddah warahmah yang dirakamkan dalam ayat yang ke-21 surah Ar-Rum. Biasa kita dengar, biasa kita tatap ayat ini diletak di kad-kad ucapan ataupun kad-kad jemputan ya ke majlis-majlis yang ada. Mungkin tuan-tuan ada yang sibuk sekarang ini sedang nak menghadiri ke halimah, bukan ke halimah, walimah tersyasyul pada hari Sabtu ini. Tetapi yang pastinya ialah apa, kita sama-sama doa kepada Allah SWT agar jangan tersasul. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita mulakan ya sesi kita pada hari ini dengan kita melihat kepada salah satu ayat daripada halaman 406 ayat 21 surah Ar-Rum, surah yang ke-30, dipimpin bacaan oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat, ayah-ayah pengantin, mak-mak pengantin sendiri yang barangkali hari ini merupakan hari bersejarah buat mereka, melangsungkan perkahwinan, ada yang nak menerima menantu dan sebagainya. Mudah-mudahan kami semua doakan majlis dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengantin-pengantin yang diraikan mudah-mudahan dipermudahkan melayari bahtera kehidupan, dan masya-Allah jadikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sumber ataupun kekuatan dalam bahtera yang kita bina insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama hari ini Ustaz bintang kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz, sahabat saya juga ni, yang memang tak asing dalam bidang Al-Quran, selalu berkongsi tentang Al-Quran. Beliau juga merupakan ada juga menguruskan tahfiz kita di Kelang di Kelang. Nanti mungkin boleh kongsi sikit Ma'at Hafiz Kolej Hafiz Kelang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz Hafiz terus dipermudahkan Allah SWT menjaga anak-anak Al-Quran, permata Al-Quran insya-Allah taala. Kita nak melihat ayat yang pertama untuk kali ini, iaitu ayat yang ke-21 muka surat 406. Ustaz Hafiz mohon izin baca ya. Fadhal. Pasal mudir ni Allah ya, betul. Oi, takutlah baca. Fadhal. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 21 daripada surah Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang dan rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Inilah daripada ayat 21 ya, apabila kita sudah pun bercerita tentang Rum ya, Ghulibatir Rum, tentang kerajaan Rum yang dikalahkan oleh Farsi dan kemudian dia akan menang. Dan ini adalah susu galur bagaimana perubahan daripada satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, daripada tamadun kepada tamadun yang lain. Tetapi lebih daripada itu, dalam surah ini Allah nyatakan tentang satu ayat, satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dijadikan daripada kamu ya, dan juga istilahnya pasangan itu menjadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita ingin memahami apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah di sebalik ayat Allah, iaitu pasangan masing-masing, bersama Al-Fadil Ustaz Hafiz Hanifah daripada Persatuan Tahfiz Selangor pada hari ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Mudah-mudahan diberkati rahmat Allah dan seterusnya para penonton bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini subhanallah, kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum, banyak ayat-ayat yang dimulakan dengan ayat wa min ayatihi, antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tahu bahawa di sana ada juga ayat-ayat, antaranya adalah berkaitan penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Bumi kita ni sendiri adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Zon yang berlapis-lapis, kita punya zon lapisan langit kita 650 kilometer. Punyalah besar, detail penciptaan. Itu tanda kebesaran yang kita nampak, matahari, bulan dan sebagainya. Tapi dalam banyak-banyak tanda Allah menyebutkan antaranya adalah azwaja, iaitulah lelaki dan perempuan. Jadi lelaki dan perempuan ni adalah penciptaan yang Allah jadikan ianya salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu taala. Sebab itu kita nak sakinah, kena litaskunu ilaiha, kita kena tinggal bersama-sama. Imam Ibnu Katsir meletakkan ada 3 elemen dalam sakinah. Pertama, sebab dalam ayat-ayat lain menyebut sakanal lail. Sakinah ini dia hendaklah pada waktu malam. Ketenangan itu berlaku adalah pada waktu malam. Yang pertama adalah malam. Kedua adalah di rumah, di tempat penginapan kita lah, di rumah kita, kalau kita keluar berjalan mana di hotel. Dan ketiganya kata Imam Ibnu Katsir adalah bersama pasangan kita, mana isteri kita lah, kalau yang satu-satulah Ustaz kan. Jadi pasangan kita tu. Jadi 3 elemen ni barulah datang sakinah, ketenangan. Ada orang kata, Allah Ustaz, suami saya mukanya dah lah gelap, berjerawat pula tu, perut dah berpek-pek kan. Allah Ustaz, cuba kita kena faham, akak-akak, abang-abang di luar sana, itulah isteri kita. Itulah sebaik-baik penciptaan yang Allah jadikan di kalangan manusia dalam ayat ni, bukan di kalangan binatang. Jadi kita redha dan syukur di atas penciptaan. Itu sakinah. Bahawa sakinah itulah akan mendatangkan mawaddah warahmah. Kalau tadi sakana, kita sebut dengan sakinah itu sakana dengan ketenangan, tapi mawaddah wadada, iaitu yang berkehendak. Jadi kehendak di sini adalah kecintaan yang tinggi.
Setengah ulama antaranya dalam tafsir Qurtubi menyebutkan ini adalah kasih sayang yang disebut kecintaan secara fizikal. Sentuhan. Maknanya ada hubungan, kita sebut hubungan yang halal. Tetapi hubungan yang halal itu mungkin pada awal-awal. Tetapi di sana perlukan rahmah. Rahmah inilah kasih sayang yang mutlak. Iaitulah yang lebih melibatkan kepada perasaan hati kita. Seperti mana Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahawa bagaimana perasaan ini yang menjadikan hubungan kita ni boleh berterusan. Ada orang kita tengok ustaz, Allahu Akbar, ketika pandemik kan bercerai-berai. Sebab apa? Masih sihat, masih muda, boleh melakukan secara fizikal kasih sayangnya, tetapi Allah Ta'ala tarik di situ kasih sayang daripada hati sehingga mereka jauh daripada kecintaan antara keduanya. Masya-Allah ya. Jadi itu adalah penerangan tentang bagaimana komponen dalam sebuah rumah tangga ya yang amat kritikal ya. Sakinah sebentar tadi maksudnya dapat ketenangan ustaz ya. Dapat ketenangan, bukannya makin balik tu makin tak tenang ya. Dan satu ialah bertemu dengan pasangan, tetapi yang si suami yang balik ke rumah itu sendiri pun kena membina sakinah tersebut. Dan yang kedua tadi mawaddah ya, kecintaan secara fizikal yang amat hebat, tetapi kadang-kadang ada masa sakit ya, ada masa mungkin si isteri mengandung, lemah ya, wahnan ala wahnin, perlukan kepada merahmati ya, menguruskan ataupun bertolak ansur dalam perkara ini. Ini adalah komponen yang penting, dan Allah nyatakan di hujung itu la ayat, ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Pasal kalau ustaz orang rumah ustaz daripada negeri mana ustaz? Kalau boleh tahu. Orang Perak. Dan ustaz memang orang Perak juga. Saya orang Selangor. Selangor. Jawa. Kan? Jadi campur Banjar. Masya-Allah Ban ya. Jawa. Jadi ban campur itu, ban itu sebagai ban Jawa itu, dia punya perjalanan itu amat-amatlah hebat ya. Disebabkan apa tuan-tuan? Daripada Selangor tak ada pula dulu ke ustaz dulu masa kecil-kecil ada doa ustaz, ya Allah aku nak jumpa dengan orang Perak kan, dengan orang Jawa ke orang Banjar. Ada ke masa kecil-kecil tu? Sebenarnya si saya dia sekolah sama dengan saya. Saya tengok dia naik pentas kan, ambil sijil hafazan, tapi saya berdoa. Ya Allah, mungkin satu hari ini adalah isiku. Doa kita mohon je lah. Orang kata cinta sebelah tangan. Masya-Allah. Okey. Jadi ada doa tu ya. Ini memang special sikit ya. Pasal kalau saya ustaz ya, daripada orang Perak yang membesar kat Johor bertemu dengan isteri orang Sabah yang duduk dekat Penang, jumpa di US dan juga berkahwin dekat Malaysia. Dia punya penghijrahan ya. Penghijrahannya tu ya. Nak ceritanya bila Allah cakap tentang la ayat itu sebenarnya memang betul lah kan. Walaupun satu sekolah, tapi sebelum tu sekolah rendah sama juga ke? Tak sama. Ingatkan satu daripada sekampung sampai ke bila-bila kan. Jadi nak cerita betapa Allah menyusun perkara ini bagi orang yang berfikir menyatakan bahawa tidak mungkin ianya diatur oleh pakar actuarial scientist contohnya, ataupun pakar kepada ilmu kemanusiaan, tetapi ini adalah anugerah daripada Allah. Allah yang sama boleh menyusun kemenangan bagi sesebuah tamadun yang mengikut peraturan yang ada pada ayat 20-21 ini. Jadi ini sebahagian daripada pelajaran pada halaman 406. Kita berpindah kepada halaman 407. Kita nak beri perhatian kepada ayat 28. Ayat 28 berkaitan dengan apa? Satu perumpamaan yang Allah bawakan, satu misalan ya yang kita nak baca bersama dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul, Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk ke halaman yang ke-407 nak baca ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 ni panjang masya-Allah Ustaz Hafiz surah Ar-Rum ni ayat dia antaranya dia panjang jadi sangat mencabarlah untuk nafas kalau baca mujawwad masya-Allah kan. Jadi tadi yang halaman sebelum ni kita baca mujawwad, yang ini ayat 28 ni jom kita baca secara murattal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم
hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28, dia membuat perumpamaan bagimu daripada dirimu sendiri. Apakah kamu redha jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesama kamu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang yaqilun, yang mengerti perumpamaan ini. Ini adalah satu perumpamaan yang kita nak mengulang kaji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hafiz pada hari ini. Apa maksud sebenarnya di sebalik perkara ni Ustaz? Terutama kat ujung tu bila Allah guna liqaumi yaqilun, ini kalau tak guna akal ni memang tak berapa nak faham. Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-28 ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan. Sebenarnya banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu taala datangkan dalam wahyunya dalam bentuk perumpamaan dan perumpamaan. Dan salah satu ayat ini, sebenarnya ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrikin yang mereka ini menjadikan Al-Uzza wal-Ula, Al-Luta sebagai berhala-berhala mereka. Kalau kita mengingkap sejarah dalam kitab Akhbarul Makkah dan banyak lagi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan bahawa di kelilingi Kaabah itu ada lebih 300 berhala-berhala. Mereka menyembah berhala itu melebihi daripada segalanya. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Safa mengatakan, kalau aku mengatakan kepada kalian orang musyrikin ketika itu yang belum memeluk Islam bahawa di belakang Bukit Marwah adanya orang-orang tentera yang akan datang memerangi kita, adakah kamu percaya? Kami percaya ya Rasulullah. Tapi kalau aku beritahu pada kalian Allahu Ahad, Allah itu esa, maka mereka tidak boleh terima dan mereka melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang penting. Kalaulah kita lihat perumpamaan yang Allah bawakan seperti hamba sahaya. Mungkin sekarang ni kita tak ada hamba sahaya. Kita boleh kata macam mat lah, kita katakan. Mat lah lebih kurang. Takkanlah ustaz nak bagi beg tangan ustaz contoh kan. Kan? Bagi kepada orang rumah Prada kan, bukan Prada yang online tu. Prada kat ni kat betul-betul lah. Harga 10,000 contohnya. Beri pada mat ni 10,000 juga. Maknanya sama ustaz. Agak-agak macam mana rumah agaknya. Oh, habis. Itu Habis, bukan Prada lagi. Memang selamat dah. Sila-sila tak balik rumah. Jadi maknanya perumpamaan inilah diberikan perumpamaan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh mencoba ayat sebelum 27 adalah ayat ke-28. Sebelum ayatnya ayat 27. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Allah Ta'ala ni yang tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin kita nak menyamakan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sebab itu penting disebut, diulang balik dengan perkataan ayat ini di qaumi yaqilun, yang mana ini adalah perumpamaan yang diberikan bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang menggunakan akal. Kalau mereka tidak menggunakan akal, maka mereka menyamakan sesuka hati. Sebab mereka minta pada Nabi SAW dengan pelbagai bayinat, mukjizat-mukjizat, dia nak tengok bukti-bukti, tanda-tanda, tetapi mereka tetap tidak dapat berfikir. Salah satunya kerana mereka jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Hafiz yang berkongsi pada ayat
ayat 28 ini perumpamaan yang penting kita beri perhatian, iaitu tentang syirik ini Ustaz ya. Menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini adalah satu perkara yang kita perlu ambil perhatian, kerana kita boleh fikir, kita boleh guna akal kita untuk berinteraksi dengan alam ya, kita melihat kepada kebesaran Allah yang lain, menunjukkan bahawa sebenarnya tidak layak ya kita menyamakan Allah dalam kehidupan kita, dan lebih daripada itu, kalau tadi dah disamakan pun boleh mengadang ya, apatah lagi kalau katakan ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran penting ya di dalam surah Ar-Rum ini, bercakap tentang apa? Bahawa sebenarnya yang diberi perhatian dalam surah Ar-Rum ini salah satunya elemen tauhid itu sendiri ya, elemen tauhid untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah tamadun. Dan tauhid itu dijelmakan dalam keluarga yang kita bincang pada halaman 406, dalam hal ini tadi, dalam hal rezeki, dalam hal cara hidup kita. Apa lagi? Rupa-rupanya tauhid ini juga ada kaitan dengan psikologi kita. Kita baca ayat 33 daripada ayat halaman 408 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Muhammad Hafiz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sahabat Al-Quran, kita nak baca sekarang ini ayat atas sekali di halaman yang ke-408, iaitu ayat yang ke-33. Mari kita baca sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ منهم بربهم يشركون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 33 daripada surah Ar-Rum. Dan apabila manusia ditimpa sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberi sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu psikologi yang penting yang kita ingin cuba memahaminya, agar psikologi yang mantap itulah yang akan membina sebuah tamadun, dan kita akan mendengar pencerahan penerangannya sebentar lagi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, dalam kehidupan kita ini lazimi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memudahkan apa juga urusan hajat kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Safaz, Fadil Ustaz Muhammad Hafiz ni tetamu kita pada hari ini, bintang ilmuwan kita bukan kaleng-kaleng Ustaz. Ya. Presiden Taekwondo Malaysia Ustaz. Oh, masya-Allah. Jadi kalau macam beg tadi tak ada masalah lah. Kalau soal beg tadi
Subhanallah Ustaz Alhamdulillah. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Jarang ni Alhamdulillah. mudir tahfiz tapi presiden taekwondo. Doakanlah Ustaz sebab kita nak bawa ramai lagi untuk masuk ke Olimpik dan sebagainya. Subhanallah. Sebab di bawah saya ni kira ramai grandmaster. Besar hebat-hebat semua. Jadi saya ni adil sikit lah. Subhanallah. Jadi kita doakanlah insya-Allah. Doakan masya-Allah ya. Jadi itu adalah antara kelebihan tokoh kita pada hari ini dalam masa yang sama ialah untuk membawakan nak menyelamatkan bukan sekadar dunia Ustaz ya taekwondo tapi nak juga sampai akhirat. Betul ya. Dan salah satu cabaran untuk kita sampai ke akhirat ini ialah bila manusia bila diberikan psikologi yang dijelaskan pada ayat 33 yang perlu kita faham dan kita perlukan pencerahan daripada Fadil Ustaz Hafiz untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan wa idza massannas durrun da'au rabbahum munibina ilaihi. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi yang masya-Allah tabarakallah suara munajatnya masuk tertusuk ke kalbu masya-Allah tabarakallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, dalam ayat ini menerangkan pada kita bagaimana secara interaksi kita, hubungan kita dengan Allah Taala. Dalam ayat ini menjelaskan wa idza massanna sadur, apabila berlaku satu musibah kepada kita. Musibah ni dalam pelbagai bentuk, banjir sebagai contoh. Dalam bentuk banjir, orang pergi umrah tiba-tiba berjam-jam duduk dekat airport kan. Kena COVID kan, macam-macam sebagainya. Ini semua ujian yang Allah berikan. Jadi bagaimana kita nak deal dengan ujian dan cabaran bahaya. Dur ni adalah ujian yang besar, bukan yang biasa-biasa. Macam mana kita nak berhadapan dengannya? Kita boleh tengok bagaimana zaman Nabi Nuh AS, banjir, ujian yang Allah bagi ketika itu. Disebutkan dalam kitab tafsir Said Qutb menyebutkan fi dhilalil Quran setinggi gunung Judi, maknanya banjir tu, tsunami tu 4 kilometer, 4,000 meter. Bayangkan kita baru banjir 2-3, baru 1 meter dekat bangunan kita dah melalak menyalahkan Allah Ta'ala. Sedangkan kita perlu da'au rabbahum munibin, mana kita perlu kembali kepada Allah Ta'ala dengan kita bertaubat. Betul lah tadi. Salah satunya dengan kita perlu perbanyakkan istighfar. Wallahi la atuba ala Allah. Nabi SAW bersumpah dalam hadisnya, demi Allah aku bertaubat pada Allah dengan beristighfar 70 marratan. Setengah hadis menyebutkan 100 marrah, 70 atau 100 kali. Itu Nabi yang dijamin masuk syurga. Yang solatnya bengkak dahinya, kakinya, bagaimana kita manusia biasa. Sebab itulah taubat ini perlu untuk kita sentiasa tajdid, memperbetulkan taubat kita. Sebab tengah sakit kadang-kadang kita lupa. Dalam hadis lain disebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ramai manusia lalai dua nikmat ni, as-sihat wal faragh. Nikmat sihat waktu sihat lupa, tapi time sakit Allah ustaz sakitnya kan. Allah, saya ingat sebab saya selalu bawa jemaah haji. Allah ustaz kan. Allah ustaz kaki ni tak larat sebab kita berjalan ni berpuluh kilometer. Tawaf sa'i. Kalau tawaf kat tingkat atas tu dekat 10 kilometer. Kalau tawaf dipanggil tawaf double decker kata. Sa'i aja pun dah cecah dekat 4 kilo. Jadi bayangkan belum lagi menunaikan haji lain. Jadi time sakit itu bukan saja time sakit, sebenarnya time kita sihat. Sebab Allah Taala menyebutkan thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Allah memberikan rahmat. Habis kita bertaubat, Allah melepaskan kita daripada ujian tersebut. Baik itu kita jangan bongkak, jangan riak. Idza fariqum minhum bi rabbim yusyrikun. Tapi orang musyrik, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka kembali balik melakukan dosa. Sebab itu dalam ayat yang selepasnya liyakfuru lamul aqabah. Sebab apa? Sebab akibatnya mereka ini mengkufuri nikmat Allah Taala. Bangun pagi tuan-puan, syukur nikmat Allah. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi at'amana wasaqa. Itu baca doa lepas makan. Ahyana ba'da ma anatana wa ilaihi nusyur. Ustaz, InsyaAllah itu kalau dia baca doa begitu Ustaz, maksudnya sahur lah tu. Dia nak dah tak sabar nak sampai bulan Ramadan ataupun selalu puasa sunat, dua-dua combine sekali ya doa tersebut. Tapi apapun sentiasa bertaubat Ustaz ya. Bila diberikan dur, satu bahaya, cabaran, kita berhadapan, masih lagi kita dalam COVID-19, munibina ilaihi ini adalah satu tuntutan ya yang dinyatakan oleh Ustaz Hafiz sebentar tadi. Maka insya-Allah dapat rahmah ya. Allah akan berikan rahmah, bantuan, kasih sayang, tetapi jangan pula kembali balik Ustaz ya. Kembali semula kepada perangai lama-lama yang tak bertepian tersebut ya. Yang kita harapkan itulah yang berlaku kepada diri kita, diri ahli keluarga kita semua. Dan bercakap tentang
kembali kepada amal soleh ini dijelaskan pada ayat 44 pada halaman yang ke-409. Kita nak lihat mengapa kita kena beramal soleh dalam kehidupan kita. Ayat 44 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Kita nak baca pula seterusnya ataupun kita nak lihat ayat yang ke-44. Kita nak baca sama-sama insya-Allah. Ayat ini satu baris, mudah-mudahan sampai nafas kita insya-Allah. Kita boleh waqaf nanti dekat kufruh insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara fa'alayhi kufruhu wa man 'amila salihan ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat ke-44, barang siapa kafir maka dia sendiri yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan barang siapa mengerjakan kebajikan maka mereka mempersiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Di hujung itu Allah menggunakan perkataan yamhadun, ada kaitan dengan mahdi, ya, itu minal lahdi minal mahdi ilal lahdi ustaz, ya, daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi apa kepentingan beramal soleh ini dan apa kaitan pula dengan buayan dalam ayat ini? Silakan ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini adalah ayat yang cukup terkesan. Sebenarnya bila dibaca tadi, ia mengingatkan kita hanya pilihan kita. Sebab dunia ni tuan-puan, kita ni sementara. Mali wa mali dunia, Nabi sebutkan aku dan juga dunia ini seperti satu perjalanan, aku berehat sebentar di satu pohon meneruskan perjalanan. Mana kita ni tidak lama. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Banyaknya 60 70, tak ramai yang melepasi. Jadi pemilihan kita boleh pilih. Kita nak mati nanti di dalam kubur nanti, kan, yang disebutkan dalam ayat idza balagatit taraqiya wa qila man raq, roh sampai halkum semua dah tak boleh nak bercakap apa dah tuan-puan, lidah aja menyebut Allah la ilaha illallah. Menentunya dalam kubur itu dan juga mahsyar yang 50,000 sanah, 50,000 tahun, bahkan di tempat syurga, tempat tinggal kita yang abadi itu, penentunya di dunia. Maka ayat ini memberi pilihan kepada kita, waman kafara fa'alai kufru, maka diberikan tempat tinggal baginya, tempat tinggalnya adalah neraka. Tapi bagi orang yang beramal soleh, maksud tu beza orang kufur dan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang muslim, apabila dia beramal, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, digandakan 10. Dalam hadis disebutkan sehingga 700 kali ganda kita. RM1 kita sedekah seperti RM700. Allah ustaz, duit tak bawa, tak apa abang-abang, kunci motor masuk tabung insya-Allah kan. Besok kita bagi geran motor. Allah ustaz, duit tak bawa. Akak-akak makcik kata tak apa makcik beda sekalian, gelang cincin boleh masuk kan. Sebab Allah lipat gandakan amalan kita, li anfusihim yamhadun. Maka buayan tadi di dunia adalah sementara, yang kita nak kekalkan adalah di syurga. Tuan-puan, last ustaz, syurga yang paling rendah pun yang Allah sebutkan mulkan kabira. Kita akan memerintah sebuah pemerintahan yang besar, yang disebutkan lakat dunia wa a'syaru amthalia, seperti kamu memerintah sebuah dunia yang 10 kali ganda. Adnal jannah, dunia yang paling rendah ni, seperti kita memerintah 10 dunia, 10 kali ganda. Isti'zanul malaikah, kata Imam Ibnu Katsir, orang nak jumpa malaikat, nak jumpa kita minta izin. Waktu tu Sultan Tarmizi, malaikat nak jumpa, boleh tak? Yang bodyguard kata sekejap, malaikat saya tanya dulu. Malaikat Sultan Tarmizi tanya, malaikat siapa? Malaikat Israel. Lama dah tak jumpa. Datang sampai minta izin. Bayangkan tuan-puan, kita semuanya seronok dalam keadaan kita muda, dalam kita mutatahara, dalam umur kita 33 tahun, tak ada yang tua, tak ada yang muda. Bahkan para wanita akan diberikan dalam hadis Muslim pasar-pasar. So wanita ni dia suka pergi kan, penting tu, berjalan tengok. Saya pun pelik. Saya duduk, dia menengok keluar. Sebab
memang dalam syurga ini tatamanna ya abdi. Allah sebut minta apa engkau nak, kereta idaman ustaz? Allah. Di dunia Di dunia kereta idaman. Kita idaman. Kena fikir Ustaz, banyak. kereta idaman. Kita Ustaz, kalau Ustaz Faz selalu kereta lambang kuda. Lambang kuda. Bahkan Allah bagi lebih, bahkan Allah berikan pasar-pasar suqul jannah, pasar-pasar buat wanita-wanita boleh pilih sebab kat dunia tak dapat nak beli beg Prada tadi kan. Jadi kat sana dapat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan ya pada Ustaz Hafiz menjelaskan tadi tentang apa balasan kepada amal soleh Ustaz ya. Bila kita beramal soleh ini sebenarnya menyiapkan kita kepada buayan tadi itu. Pasal buayan ni kira mak yang dodoi kan. Mak bagi macam-macam, kita dapat macam-macam di sana itu, tidak perlu dah bekerja keras di sana, tetapi itu kalau kerjanya soleh. Tapi kalau kerjanya itu kufur, maka dia punya buayannya pun boleh tahan jugalah. Buayan yang henjut terus melompat sampai terjatuh baby tersebut itu adalah buayan yang kita tidak mahu muncul dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Dan bercakap tentang perkara ini, macam mana kita nak dapat kekuatan untuk beramal soleh itu, sudah tentunya kita ingin merujuk kepada Al-Quran yang Allah jelaskan salah satunya pada ayat yang ke-58 pada muka surat 410. Kita nak berkenalan balik semula, apakah Al-Quran, apa yang ada dalamnya, bagaimana ia membuatkan ataupun melonjakkan lagi semangat kita untuk beramal soleh. Ayat 58 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Muhammad Hafiz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita terus melihat ayat yang ke-58. Kita baca sama-sama terlebih dahulu, insya-Allah kita cuba menjawab sikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 58. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala jenis perumpamaan dalam Al-Quran ini, dan jika engkau membawa sesuatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata kamu hanyalah orang yang berbuat kepalsuan belaka. Jadi di dalam ayat ini kita bercakap tentang istilah ayah ya. Di dalam Al-Quran ini kita berjumpa dengan ayah, kita ada berjumpa dengan bayinat. Dalam masa sama kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat. Kita inginkan pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Hafiz pada hari ini ya, bagaimana ayat, bayinat dan juga mukjizat ini, mana satu yang mana ya, apa kepentingannya dalam membina iman dan seterusnya kita beramal soleh untuk menyiapkan buayan terbaik kita bila sampai di akhirat nanti. Silakan Ustaz. Bismillah, terima kasih pada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, masya-Allah tabarakallah, tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Ayat ini adalah ayat yang Allah Taala mengingatkan kepada kita, laqad darabna lin-nas fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah bawakan contohnya daripada Quran. Contohnya, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a, sebagai contoh. Kalaulah Quran ini turun dekat gunung ganang hancur musnah, mutasaddian min khasyatillah, kerana takut, khusyuk, tawaduk kepada Allah Taala. Bagaimana kalau Quran masuk pada hati kita? Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan ini Allah sebutkan bahawa kalaulah Quran ini turun, ianya adalah wala in ji'takum bi ayah. Imam Ibnu Kathir meletakkan ayah guna bermakna mukjizah. Mana mukjizat Quran ini mukjizat. Dalam banyak-banyak mukjizat, banyak kita tengok zaman Nabi SAW pernah di Hudaibiyah. Saya ingat lagi bawa jemaah selalu kan kita ke Hudaibiyah Ustaz. Jadi dekat sana berlaku satu peristiwa kan, ketika itu
air tak ada, makan tak ada, tapi cukup. Jari jemari Rasulullah keluar air. Kalau kita keluar air terkejut juga. Tapi Nabi keluar air, orang boleh, sahabat boleh makan, minum. Dalam sirah disebut dalam 130-an. Cukup, tu mukjizat. Pernah mereka minta Nabi belahnya insyiqaqul qamar, belah bulan. Imam Ibn Katsir bawa kisah ni dalam tafsir ayat ini. Bawa balik kisah terbelahnya bulan. Separuh di atas bukit Abi Qubais, separuh di atas bukit Qainaqaan di Mekah, bercantum kembali. Mereka kata Muhammad ni sihir. Nipu aja. Kan? Sedangkan semua mukjizat-mukjizat ini, tuan-puan, adalah mukjizat yang sementara ketika itu. Kita tak nampak. Tapi mukjizat yang kekal sehingga akhir zaman. Inilah dia sebagai mukjizat. Juga maksudnya bayinah, menerangkan kepada manusia ini tentang tanggungjawab kita ini adalah wahyu yang hebat. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita sebagai manusia jangan lupa setiap hari nak rasa cinta Quran, paling kurang satu hari kena baca 10 ayat Quran, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan. Kena by hook by crook. Apa maksud tu Ustaz? By crook. Saya pun tak tahu, memang begitulah. Nak tak nak mesti kena baca Ustaz. Sebab apabila baca, ada orang kata Allah budak-budak tapis ni baca, tadabbur tak ada pun. Sebenarnya banyak para ulama letakkan tilawah wal hifdzul Quran adalah tingkatan pertama, betul Ustaz? Tadabbur, fahmul ayah, tadabbur itu dah baru masuk tingkatan kedua. Jadi pelajar tahfiz ni dia mengapa? Sebab dia baru tingkatan pertama. Dia mungkin dia faham sikit-sikit seluruh ayat, tapi nak pergi stage yang kedua dia mungkin masuk ke sijil tinggi. Lepas hafaz tu baru boleh, tengah hafaz tak boleh, tadabbur tu tak boleh capai. Sebab tadabbur ni dibaca perlukan serentak dengan tajwid, dengan maqarijul huruf, dengan faham ayat. Sebab itu Syekh, pengalaman saya ada masa lagi Ustaz, 30 saat ketika di Mesir waktu saya belajar Ustaz, Allahu Akbar, orang berpusu-pusu nak dengar suara Syekh Jibril. Saya agak mula-mula dah zaman, kenapa ramai sangat orang ni 27 Ramadan. Rupanya saya agak yang jadi imam tu malaikat Jibril. Rupanya Syekh Jibril. 27 saya semayang atas star jalan raya. Sebab Syekh Jibril ni bila dia baca Quran, dengar kaset biasa, tapi dengar live Ustaz, dia punya tadabbur luar biasa. Sampai ke orang semayang atas bumbung Masjid Amru wal As ketika tu. Saya balik rumah tak puas hati, saya semayang 300 meter. 29 Ramadan saya datang lagi, subhanallah, jalan clear, tapi masjid penuh. Beza dengan kita. 29 Ramadan bukan masjid yang penuh, tapi bazar-bazarnya. Nak cerita, kecintaan Quran itu adalah perkara yang paling penting untuk menjadi panduan kita di dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Hafiz yang menjelaskan tadi tentang bagaimana Al-Quran ini adalah ayah, ya, mukjizat yang masih kekal sampai sekarang. Kita tak sempat nak melihat bulan terbelah, ataupun kita tak bersada pada zaman Nabi Musa tongkat membelah laut. Tetapi inilah ayat mukjizat, dan mukjizat inilah yang perlu kita perjuangkan, dan mukjizat inilah yang sebenarnya akan membina kembali tamadun. Pernah membina tamadun, tetapi bila mukjizat ini ditinggalkan, hancur. Ya, di Spanyol bila 800 tahun umat Islam memerintah, dan kita ada peluang selepas hampir 100 tahun kejatuhan Islam, kita kembali balik kepada mukjizat ini. Inilah peluang. Surah Ar-Rum memberi clue kepada kita, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, moga-moga Persatuan Tahfiz Selangor ya diberkati, dimudahkan ya urusan, kerana kita tahu bahawa perjuangan bukan mudah Ustaz ya. Betul. Perjuangan bila banjir baru ni, Allah dengar Allah ceritanya memang subhanallah, tetapi kita yakin pada ibu ayah sila sokong ya bersama, kerana ia bukan sekadar untuk anak-anak, bukan untuk persatuan, tetapi ia adalah untuk diri kita yang ingin mengambil peluang berjaya bersama dengan Al-Quran. Kita doa di akhir ini bersama Al-Fadil Ustaz Hafiz. Moga-moga terus diberkati. Amin, ya Rabbal. Dan kita mengalu-alukan semua orang-orang yang ingin berjuang atas dasar Al-Quran untuk bergabung bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shawrifna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al jannah
الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ampunkanlah segala dosa kami yang kecil yang besar, dosa ibu ayah kami, anak-anak kami, saudara mara kami, muslimin muslimat, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, yang dan juga umat Islam yang masih hidup maupun yang telah kembali. Ya Rahman ya Rahim, pelbagai ujian musibah yang telah berlaku ya Allah, jadikanlah pandemik COVID-19 ini, musibah ini mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jauhkanlah ya Allah perkara maksiat dan dosa dalam diri dan ahli keluarga kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami soleh-solehah, penyujuk mata ya Allah. Mudah-mudahan mereka ini dapat terus berada di alam dunia yang penuh dengan cabaran akhir zaman ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, limpahilah rezeki buat kami semua dengan rezeki yang halal lagi barakah. Kami mohon padamu dengan rezeki ini kami dapat membayar bayaran untuk anak-anak kami dan sebagainya. Kami mohon padamu sekurang-kurangnya ada seorang anak kami ya Allah di kalangan hafizul Quran ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, peliharalah Malaysia kami ini ya Allah, negara tercinta. Jauhkanlah dari wabak penyakit bencana alam banjir besar ya Allah. Satukanlah hati-hati kami dengan iman dan takwa ya Allah. Jauhkanlah permusuhan dan perbalahan di kalangan kami ya Allah. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Mudah-mudahan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara-negara yang hebat pernah didirikan seketika dahulu ya Allah, kota Sabaknya ya Allah, Romnya ya Allah, mudah-mudahan dengan iman dan takwa dan sebagainya dapat membina negara Malaysia terus aman tentram ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Hafiz Hanifah yang berada bersama kita mencerahkan beberapa halaman pada hari ini, dan kita amat tercerahkan dengan permata ini, dan kita harapkan terus Al-Quran menjadi mukjizat yang terus kita pegang, diperjuangkan, dan salah satunya dengan tuan-tuan menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk kita sama-sama membina kemenangan dalam tamadun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah dalam masa yang terdekat. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.